Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 7, koordinat. Okey. Ni kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan ni adalah perkara yang cikgu nak awak capai ya. Okey, separuh daripada pelajar berjaya menjawab soalan dalam Google Classroom 5 soalan dengan betul. Maksudnya nanti lepas awak dah habis tengok video cikgu mengajar ni, awak kena jawab soalan dekat dalam Google Classroom kan. Okey, dalam Google Classroom tu cikgu mengharapkan separuh daripada kelas awak berjaya menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan dengan betul. Okey, jom kita masuk ke tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, 7.1.1. Okey, awak boleh buka buku teks awak refer. Okey, jarak titik pada dua satah kartes. Okey, contoh ni kan. Okey, Rajah menunjukkan plan kedudukan tempat yang sering dilalui oleh Azri. Okey, kat situ dah tulis padang futsal, masjid, kedai, rumah, sekolah. Okey, sekarang ni dia bagi jadual. Destinasi Azri. Okey, awak tengok dia kata kat situ dari sekolah ke rumah. Okey, contoh dari sekolah ke rumah kan. Mana? Okey, ni dari sekolah ke rumah. Dari sekolah ke rumah. Okey, macam gini bentuk dia kan. Okey, lepas tu je dia buat bentuk segitiga kan. Segitiga. Okey, sekarang ni awak tengok jarak perwakilan segitiga. Okey, sekarang ni dia kata dari sekolah ke rumah. Okey, perjalanan Azri ni daripada sekolah ke rumah. Okey, ni kan dari sekolah ke rumah ke sini kan. Okey, sekarang ini dia melalui jalan mana? Tengok kat sini. Dia tulis kat sini 4 km dengan 3 km. Macam nak tahu 4 km dengan 3 km? Dia dah bagi tahu dah dekat tepi sini 1 km untuk paksi Y dan 1 km untuk paksi X. Okey, sekarang ni yang mana satu jarak mengufuk? Okey, jarak mengufuk ini adalah paksi X. Jarak mengufuk adalah paksi X. Jarak mencancang adalah paksi Y. Okey, mencancang kan. Okey, sekarang ni cikgu padam dulu, tak nak opening. Okey, sekarang ni kita kira sama-sama jarak mengufuk daripada sekolah ke rumah. Okey, kita kira daripada sekolah 1. Sekejap cikgu guna highlight terang sikit. Okey, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Ada 4 kan? Jadi kotak dia ada 4. Okey, 4 kita darabkan dengan 1 km ni. Jadi kita akan dapatlah 4 km kat sini. Ini untuk jarak mengufuk kita. Okey, jarak mencancang kita pula. Okey, kita kira daripada sekolah ke rumah. Okey, 1, 2, 3. Nampak ada 3 kotak kan? Jadinya 3 darab dengan 1 km, kita akan dapat 3 km. Jadi macam mana kita nak dapat jumlah jarak perjalanan? Okey, kalau kita nak cari jumlah jarak perjalanan adalah sebanyak 4 km tambah dengan 3 km. Jarak mengufuk tambah dengan jarak mencancang sama dengan 7 km. Okey, sekarang ni kita tengok pula dari rumah ke padang futsal. Okey, sebelum tu cikgu padam dulu. Cikgu tak nak awak pening. Okey, dari rumah ke padang futsal kita tengok dari rumah ke padang futsal. Okey, sekarang ni kita boleh buat garisan. Okey, garisan mengufuk dengan garisan mencancang kan. Okey, sekarang ni baru kita boleh kira. Okey, jom kita sama-sama kira jarak mengufuk dari rumah ke padang. Okey, dari rumah ke padang. 1, 2, 3, 4. Nampak ada 4 kan? 4 kotak. Jadi 4 kita darab dengan 1 km, kita akan dapat 4. Okey, kita kira pula jarak mencancang kita ada berapa. Okey, dari rumah 1, 2, 3, 4.
ada 4 juga kan. Jadi 4 darab 1 kilometer kita akan dapat 4 kilometer. Jadi kita tahu jarak mengufuk dengan jarak mencancang kita dua-dua 4 kilometer. Jadi jumlah perjalanan bila kita tambahkan kita akan dapat 8 kilometer. Okey, seterusnya kita pergi tengok pula. Okey, yang bentuk ni kan, yang bentuk segitiga ni nanti awak lukis dekat sini Nanti awak lukiskan kat situ. Okey. Seterusnya kita tengok dari masjid ke kedai. Okey, dari masjid ke kedai. Okey, sekarang ni kita lukis garisan mengufuk dengan garisan mencancang. Okey, ni garisan mengufuk, ni garisan mencancang. Okey, sekarang ni kita kira garisan mengufuk dari masjid ke kedai berapa? Okey, kita kira ni garisan mengufuk kan? 1, 2. Jadi jarak mengufuk dia adalah sebanyak 2 kilometer kan? Okey, jarak mencancang dia pula kita kira pula. Dari masjid ke kedai kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah ada 6 kotak. Jadi 6 kilometer. Betul kan? Jarak mengufuk 2 kilometer, jarak mencancang 6 kilometer. Jadi hasil tambah kita akan dapat jarak perjalanan dia adalah sebanyak 8 kilometer. Okey, dari sekolah ke masjid. Okey, sekejap cikgu padam dulu. Dari sekolah ke masjid. Okey, dari sekolah pergi ke masjid. Okey, cikgu lukis garisan. Ni garisan mencancang, ni garisan mengufuk. Okey, sekarang kita kira jarak mengufuk kita berapa? Okey, jarak mengufuk kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekejap. Sebab terlalu rapat awak tak nampak nanti. Okey, lagi sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 kan? Okey, kita tengok pula garisan mencancang kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga. Okey, jadi garisan jarak mengufuk kita 8 km, jarak mencancang kita pun 8 km. Jadi hasil tambah kita akan dapat jumlah jarak perjalanan kita adalah sebanyak 16 km. Okey. Sekarang ni kita tengok pula jarak dari sekolah ke kedai. Okey, jarak dari sekolah ke kedai. Okey, awak tengok garisan color hitam tu. Okey, ni garisan mengufuk. Ni garisan mencancang, ni garisan mengufuk. Okey, jom kita kira jarak mengufuk kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 kotak kan? Jadi 10 km kita punya garisan mengufuk. Okey, garisan mencancang kita ada berapa? 1, 2. Ada 2 je. Okey, jadinya jarak mengufuk kita 10 km, jarak mencancang kita 2 km. Jadi hasil tambah kita akan dapat 12 km. Okey, jadi untuk menentukan jarak di antara dua titik pada satah kartes, kaedah perwakilan segi tiga bersudut tegak digunakan. Kaedah ini dapat mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi dua titik pada satah kartes. Jarak ini dapat ditentukan daripada skala pada paksi X dan paksi Y. Okey, contoh tadi kita kira jalan panjang kan? Macam gini kan? Kita kira A, B. Okey, yang kita buat kat garisan kat sini ni adalah C kan? C. Sekarang ni kita tak nak melalui A, C. Daripada A ke C, C pergi ke B. Kita tak nak. Kita nak terus dapat jarak A, B. Macam mana? Okey, kita belajar Okey. Sekarang ni, okey, awak tengok Ni graf ni kan, ni jarak mengufuk, bawah ni jarak mengufuk. Sekejap cikgu tukar highlight. Ni jarak mengufuk, yang ni jarak mencancang. Okey, sekarang ni kaedah teorem Pythagoras digunakan untuk menghitung jarak AB. AB, nampak kita nak kira AB je terus. Macam mana kaedah
teorem Pythagoras. Okey. AB kuasa 2. AB kuasa 2 yang ni sama dengan AC. AC kuasa 2 tambah dengan CB kuasa 2. Betul lah kan? Perjalanan ni dengan ni akan kita dapat panjang AB. Jadinya sekarang kita nak tahu AB sahaja. Jadi kuasa 2 tu kita pindahkan ke sebelah kiri. Ke sebelah kanan. Jadinya kita akan dapat punca kuasa AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Jadi kita bolehlah dapat nilai terus jarak kita AB. Tak perlulah kita nak cari jalan panjang. Okey. Contoh 1. Contoh soalan 1. Okey, soalan A. Skala pada paksi X dan paksi Y ialah 1 unit. Okey, dia dah bagi tahu dah skala pada paksi X dan paksi Y 1 unit. Okey, awak tengok paksi X ni paksi X kan, ni paksi X, yang ni paksi Y kan. Okey, sekarang kita tengok paksi X. Okey, 0 pergi kepada 1, beza dia sebanyak 1. 1 pergi kepada 2, beza dia sebanyak 1. 2 pergi kepada 3, beza dia pun sebanyak 1. Okey, ini untuk paksi X. Paksi Y pula kita tengok. Okey, 0 pergi kepada 1, beza dia sebanyak 1. 1 pergi kepada 2, beza dia pun sebanyak 1. 2 pergi kepada 3, beza dia pun sebanyak 1. Sebab itulah dia kata skala pada paksi X dan paksi Y ialah 1 unit. Okey, sekarang ni okey, kita dah tahu kan skala dia 1 unit. Sekarang ni kita kira. Sebab, okey. Sekarang ni kita nak cari jarak AB kan. Okey, kenapa dia tulis 6 darab dengan 1? Okey, macam ni kita dapat. Okey, kita kira kotak dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Okey, 6 kotak. Okey, awak tengok 6 kotak. Yang ini, garisan AB A dengan B ni menyentuh paksi Y kan. Jadi, kita kena tengok skala pada paksi Y. Pada paksi Y, skala dia sebanyak berapa unit? 1 unit kan. Jadi, 6 kotak ini, 6 kotak perlu didarabkan dengan 1. 1. Sebab beza dia 1 kan. 0 pergi kepada 1, 1. 1 pergi kepada 2, beza dia 1. Untuk paksi Y. Sebab itulah 6 darab 1, kita akan dapat sama dengan 6 unit. Okey, contoh lain pula. Contoh 1 juga. Soalan B. Okey, sekarang ni. Okey, kita nak cari jarak PQ. Macam ni kita nak cari jarak PQ? Okey, dia dah kata dah skala pada paksi X ialah 5 unit dan paksi Y ialah 2 unit. Okey, jom kita tengok paksi X. Okey, paksi X kita yang ni kan. Okey, kita tengok 0 pergi kepada 5. Beza dia sebanyak 5 unit. Okey, 5 pergi kepada 10. Beza dia sebanyak 5 unit. 10 pergi pada 15. Beza dia sebanyak 5 unit. Okey, untuk paksi Y pula. Kita tengok paksi Y yang ni kan. Okey, kita tengok paksi Y pula. Okey, 0 pergi kepada 2. Beza dia sebanyak 2 unit. 2 pergi kepada 4, beza dia sebanyak 2 unit. 4 pergi kepada 6, beza dia sebanyak 2 unit. Sebab itulah skala paksi X ialah 5 unit, paksi Y ialah 2 unit. Okey, sekarang kita kira kotak. Daripada P kepada Q, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak kan? Okey, kita tengok pula titik P dengan Q ni. P dengan Q ni menyentuh paksi apa? Paksi X kan. Jadi, bila dia menyentuh paksi X, okey, jadinya kita nak tahu jarak PQ kita macam mana? PQ sama dengan 6 kotak darab dengan beza untuk unit tadi yang kita dah cari untuk X ni, paksi X berapa unit? 5 unit kan. Jadi, kita darab dengan 5. Jadi, kita akan dapat 30 unit jarak dia. Jarak PQ. Okey, contoh lain. Soalan C. Okey, kita tengok contoh soalan C ni. Okey, skala pada paksi X ialah 10 dan paksi Y ialah 1 unit. Okey, kita tengok paksi X.
Ni paksi X kan? Okey, paksi X. Okey, 0 pergi kepada 10, beza dia sebanyak 10. 10 pergi kepada 20, beza dia sebanyak 10. 20 pergi kepada 30, beza dia sebanyak 10 juga. Okey, kita tengok paksi Y pula. Okey, 0 pergi kepada 1, beza dia sebanyak 1. 1 pergi kepada 2, beza dia pun sebanyak 1. 2 pergi kepada 3 pun beza dia sebanyak 1. Okey, sekarang kita dah tahu kita punya unit paksi X dengan paksi Y, barulah kita boleh cari jarak DE. Okey, sekarang kita kira ada berapa kotak jarak daripada D kepada E. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Okey, kita tengok titik D dengan titik E ni menyentuh paksi X kan? Jadi 4 kotak perlu didarabkan dengan 10 unit. Iaitu unit 10 unit. Kenapa? Sebab dia menyentuh paksi X. Okey, jadinya kita tengok 4, kita darab dengan 10, kita akan dapat 40 unit. Jarak untuk DE. Okey, contoh lain yang D pula. Okey, awak tengok Dia kata skala pada paksi X ialah 4 unit dan paksi Y ialah 2 unit. Okey, awak tengok skala pada paksi X. Paksi X, ni tengok paksi X. Okey, 0 pergi ke 4, beza dia sebanyak 4. 4 pergi kepada 8, beza dia sebanyak 4. 8 pergi kepada 12, beza dia pun sebanyak 4. Okey, kita tengok paksi Y pula. 0 pergi kepada 2, beza dia sebanyak 2. 2 pergi kepada 4, beza dia sebanyak 2. 4 pergi kepada 6, beza dia sebanyak 2 juga. Okey, sekarang kita dah tahu dah unit untuk paksi X dengan paksi Y. Sekarang kita kira jarak untuk FG. Okey, kita tahu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kotak. Tengok, titik F dengan G ni menyentuh paksi apa? Paksi Y kan? Jadi, paksi Y ada berapa unit? 2 kan? Jadi, 4 perlu darab dengan 2. Jadinya, kita tahulah jarak FG kita sama dengan 8 unit. Okey, 7.1.2. Rumus jarak di antara dua titik pada satah. Okey, kita pergi subtopik seterusnya. Okey, jarak dapat ditentukan sekiranya. Okey, dia ada dua keadaan Keadaan yang pertama adalah dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, contoh macam ni kan. Macam kita buat soalan tadi. Kita nak tahu jarak AB. Okey, kenapa Y ni sama? Dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, sebab bila Y, okey, awak tengok garisan ni menyentuh pada paksi Y. Jadi A dengan B ni mempunyai nilai yang sama lah Y dia kan. Nilai yang berbeza adalah paksi X. Dekat sini dengan dekat sini. Maksudnya ada dua nilai paksi dekat paksi X kan. Okey, jadinya barulah kita boleh cari jarak untuk AB. Okey. Keadaan yang kedua pula, macam ni. Kita nak cari jarak AB sama dengan X2 tolak dengan X1. Dapatlah dalam unit. Okey, kita dapatlah jarak AB kita kan macam kita buat tadi. Okey, keadaan kedua. Okey, jarak dapat ditentukan sekiranya dua titik mempunyai koordinat X yang sama. Okey, awak tengok titik C dengan D ni dia berada sama baris kan? Garis lurus ni. Maksudnya dia berada di dalam keadaan yang sama. Pada paksi X, maksudnya nilai X pada titik C dengan D adalah sama. Jadi yang berbeza adalah paksi Y dia kan. C dengan D. So ada dua nilai. Jadi kita bolehlah cari kita punya jarak. Macam mana kita nak cari jarak CD kita? Y2 tolak dengan Y1. Jadi kita dapatlah jawapan kita dalam unit. Okey, jom kita tengok soalan. Jom cuba 7.1. Boleh tengok buku teks awak. Okey, soalan nombor 3. Nyatakan jarak di antara pasangan titik yang berikut. Okey,
Dia bagi A 1,3 dan 1,7. Okey, kita tahu 1 tu adalah X1. 1 yang kat belakang ni adalah X2. Okey, 3 ni adalah Y1 kita. 7 ni adalah Y2 kita. Okey, jadi macam mana kita nak cari jarak di antara titik itu? Okey, macam mana? Sama dengan Y2 tolak dengan Y1. Sebab apa Y2 tolak dengan 1? Sebab awak tengok nilai X2 dengan X1 kita ni sama, 1. Sebab itulah kita boleh cari jarak kita kan. Jadi kita tak payah tengok X2 dengan X1 kita sebab dia sama. Jadi kita nak cari jarak kita. Okey, 7 tolak dengan 3. Y2 kita 7, Y1 kita 3. Jadi kita dapatlah. Okey, ni adalah jarak mencancang lah kan. Sebab berada di paksi Y kan. Paksi Y kan macam gini kan. Sebab itulah dia jarak mencancang. Okey, jadinya kita dapatlah jawapan kita 4. Okey, jadi jawapan dia adalah jarak dia adalah sebanyak 4 unit. Okey, soalan C pula. Okey, kita tahu 5 tu adalah X1. X2 kita adalah -2. Y1 kita adalah -2. Y2 kita pun adalah -2. Okey, jadi kita tengok. Paksi mana yang mempunyai nilai yang sama? Paksi Y kan? Paksi Y1 ni -2. Y2 ni pun adalah -2. Jadinya kita bolehlah nak cari jarak dia. Macam mana kita nak cari jarak dia? Jarak di antara titik itu ialah okey, X2 tolak dengan X1. Yang mana X2 kita? Ni X2 kita tolak dengan X1. Jadi -2 tolak dengan 5. Okey, kita akan dapat jawapan kita. Okey, ni jarak mengufuk lah kan? Sebab dia pada paksi X. Jadi jarak mengufuk. Okey, jadinya kita dapat jawapan kita -7. Jadi jarak kita adalah sebanyak 7 unit. Kenapa cikgu tak tulis -7? Sebab negatif tu menunjukkan dia punya arah. Arah dia ke mana? Faham tak? Maksudnya kalau -7, okey, jarak mengufuk maksudnya dia bergerak ke sebelah. Jarak dia berada di sebelah kiri lah kan? Tapi sekarang ni kita nak tahu jarak je. Jadi jarak dia adalah sebanyak 7 unit. Arah dia tu kita tak payah tulis pun tak apa. Negatif tu kita tak payah tulis, kita abaikan. Jadinya jawapan dia adalah 7 unit. Okey, kita teruskan soalan. Jom cuba 7.1. Okey, diberi jarak mengufuk 4 unit dan jarak mencancang 3 unit. Bagi 2 titik A dan B. Hitung nilai A dan B. Okey, ni lukisan dia Okey, so soalan dah bagi tahu X2 kita A, X1 kita -1, Y2 kita 0, Y1 kita adalah B. Okey, soalan dah bagi tahu dah. Okey, jarak mengufuk adalah sebanyak 4 unit. Okey, jadi jarak mengufuk kita 4 unit. Jarak mencancang kita adalah sebanyak 3 unit. Okey, jadi jarak mencancang adalah 3 unit. Okey, sekarang ni dia nak hitung nilai A, B. Sekarang kita nak cari nilai A dan B. Macam mana? Okey, penyelesaian dia adalah X2 tolak dengan X1. Okey, kita dah tahu dah X2 kita adalah A dan X1 kita adalah -1. Jadinya kita selesaikanlah. A tolak dengan -1 kan? Jadi -1. Okey, sama dengan 4. Jadi A tolak kita akan dapat +1 kan? Jadi +1 bila kita pindahkan ke sebelah kanan dia akan jadi negatif lah kan? Okey, jadi 4 tolak dengan 1. Jadi kita akan dapat A sama dengan 3. Jadi koordinat A kita adalah 30. Betul tak? 30. Macam kita nak tengok keadaan kita betul tak? Betul lah kan? A kita ni berada dalam keadaan positif kan? Paksi X ke sebelah kanan adalah positif, ke sebelah kiri negatif. Jadi sebab dia berada di sebelah kanan, maksudnya nilai A mesti positif. Betul lah, 30. Okey, yang kedua pula. Kita cari nilai Y. Y2 tolak dengan Y1 sama dengan 3. Betul lah kan? Ni paksi Y kita kan? 3. Sebab tu dia 3 sama dengan 3.
Yang ni paksi X kita kan. Paksi X kita 4 unit. Sebab tu lah dia sama dengan 4. Okey, sekarang ni kita masukkan nilai Y2 dengan Y1. Okey, Y2 kita dah tahu kosong. Okey, kita tolak dengan Y1 kita B. Jadi, macam mana kita nak selesaikan? Okey. Okey, sekarang ni macam ni kita nak selesaikan. Yang kosong ni, kita pindahkan ke sebelah kanan kan. Jadi, 3 tolak kosong akan dapat 3 juga kan. Sekarang ni negatif B sama dengan 3. Okey. Jadi kita akan dapat B sama dengan negatif 3. Okey. Jadi koordinat kita boleh tulis. Koordinat B adalah negatif 1, 3. Kenapa negatif 1, 3? Yang ni kan negatif. Yang ni positif. Sebab awak tengok koordinat dia. Okey, awak tengok. Paksi X ni betul lah kan? Nilai dia negatif 1 sebab dia berada di sebelah kiri. Okey, kalau paksi Y ni, awak tengok. Dia berada ke atas kan? Bila dia ke atas, bila dia berada di atas kosong, maksudnya nilai dia adalah positif. Sebab itulah kita bukannya negatif. Jadinya, koordinat kita mestilah positif 3. Bukannya negatif. Faham tak? Okey. Kita tengok lagi. Jom cuba 7.1. Okey. Soalan yang sama juga. Tapi dia soalan D. Okey. Ni X1 kita A. X2 kita kosong. Y1 kita 4. Y2 kita B. Okey. Sekarang ni dia dah bagi tahu dah. Sebelum tu kita lukis dulu segitiga. Okey. Jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk kita adalah 4 unit. Dan jarak mencancang kita adalah 3 unit. Okey, 3 unit. Okey, sekarang ni macam mana kita nak cari nilai A dan B? Okey, penyelesaian dia sama juga. X2 tolak dengan X1. Macam mana X2 tolak dengan X1? Jadi, kita masukkanlah nilai X2 kita kosong. X1 kita A. Jadinya, kita akan dapat 0 tolak dengan A sama dengan 4. Jadi kita akan dapat negatif A sama dengan 4. A sama dengan negatif 4. Negatif ni kita pindahkan ke sebelah sebab kita nak A sahaja. Jadi kita tahulah A kita negatif 4. Ini adalah paksi apa ni? Paksi mengufuk kan? Jadi kita tengok betul tak? A itu adalah negatif 4. Betul lah kan? Sebab dia berada di sebelah kiri. Jadi jawapan dia mesti negatif. Betul lah, A kita negatif 4. Okey, jadi maka koordinat A adalah negatif 4. Negatif 4 dekat sini dengan 4. Dapatlah jawapan dia, koordinat untuk A. Okey, seterusnya kita cari pula. Sekarang kita nak cari nilai B kita berapa kan? Jadi sama juga Y2 tolak dengan Y1 sama dengan 3. Sama dengan 3 ni kan? Sebab ni adalah garisan mencancang kita. Okey, jadinya kita dah tahu Y2 kita adalah B. Y1 kita adalah 4. Jadi B tolak dengan 4 sama dengan 3. Kita nak dapatkan B saja. 4 ni kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi positif. Jadi kita dapat B sama dengan 7. Jadi maka koordinat B adalah 0, 7. Ni adalah koordinat kita. Okey, seterusnya 7.1.3 jarak di antara dua titik pada satah. Okey, jika garis lurus yang menyambung dua titik pada satah kartes tidak selari dengan paksi X atau paksi Y, maka jarak di antara dua titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, contoh 4. Awak tengok contoh 4 ni dah ada dalam buku teks awak Hitung jarak di antara titik A dengan titik B pada satah kartes dalam rajah di bawah. Okey, ni soalan dia. Okey. Dia ada titik A dengan titik B. Okey, cara nak selesaikan dia ada dua kaedah. Okey, kaedah pertama kita adalah berdasarkan rajah di sebelah. Tengok Ni rajah dekat sebelah sini.
Lukis sebuah segitiga bersudut tegak ACB. Okey, ACB. Okey, dia dah lukis kan? Okey, dia dah kata kat situ AC adalah sebanyak 6 unit. Betul lah, AC kita ni sebanyak 6 unit. BC kita ni ada sebanyak 4 unit. Betul lah, 4 unit kan? Okey, dengan menggunakan teorem Pythagoras AB. Sekarang kita nak cari panjang yang kat sini kan? Tadi kita dah buat penerangan kan macam nak cari panjang AB ni kan? Okey, sekarang kita dah tahu kita guna kaedah teorem Pythagoras. AB kuasa 2 sama dengan BC kat sini. BC kuasa 2 dengan AC kuasa 2. Jadi kita dapatlah kita punya keadaan dekat sini, persamaan kita kat sini. Okey, jadinya sekarang ni kita dah tahu dah BC kita ni berapa kan? BC ni kita dah tahu 4 unit. Jadi kita letaklah kat sini 4 unit. Dalam formula ada kuasa 2, sebab tu lah 4 kuasa 2 tambah dengan AC kita berapa? 6 kan? AC kita 6. Jadi 6 kuasa 2. Jadi bila kita tambahkan, bila kita selesaikan 4 kuasa 2, kita akan dapat 16. 6 kuasa 2, kita akan dapat 36. Jadi bila kita tambahkan, kita akan dapat 52. Okey, kenapa dia ada square root kat sini? Macam mana dia ada punca kuasa dekat sini? Sebab nampakkan kat sini kan AB kuasa 2 kan? Jadi dia pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadinya bila kita selesaikan, kita akan dapat AB adalah sebanyak, jarak AB adalah sebanyak 7.21 unit. Okey, kaedah yang kedua kita boleh guna adalah dengan ni X2 tolak dengan X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak dengan Y1 kuasa 2 punca kuasa. Okey, punca kuasa 2 kan? Okey, sekarang ni kita nak cari jarak AB macam mana? Kita dah tahu X2 kita berapa? Mana X2 kita? X2 kita kat sini kan? Sini 5. Okey, kita masukkan X2 kita 5. X1 kita mana? X1 kita atas sini 1. Jadi kita masukkan 1. Okey, kuasa 2. Ada kuasa 2, kita letak kuasa 2 tambah dengan Y2. Y2 kita bawah sini kan? 1. Okey, kita letak 1. Y2 kita 7. Sini pun 7. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat 4 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2. Okey. Bila kita selesaikan 4 kuasa 2, kita akan dapat 16. Okey, negatif 6 kuasa 2. Okey, sebabkan bila kuasa 2 tu maksudnya dia darab 2 kali kan? Jadi bila didarabkan, negatif 6 darab dengan negatif 6, kita akan dapat positif 36. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat 52. Jadi kita punca kuasakan dia, kita akan dapat 7.21 unit. Maka jarak AB adalah sebanyak 7.21 unit. Sama je, kaedah pertama dengan kaedah kedua akan dapat jawapan yang sama. Jadi awak boleh pilihlah nak guna kaedah yang mana. Okey, jom cuba 7.1. Kita tengok latihan. Okey, soalan nombor 5. Rajah menunjukkan titik K, L, M, N, P dan Q pada sarta kartas. Okey, hitung jarak di antara titik yang berikut. Okey. Ni soalan A, KM. Okey, kita tengok KM. Okey, kita nak cari jarak KM. Macam mana kita nak cari jarak KM? Okey, kita lukis dulu segitiga. Bentuk segitiga. Okey. Jadi yang ini merupakan X2 tolak dengan X1 lah sebab dia jarak mengufuk. Okey, yang ni adalah Y2 tolak Y1 sebab dia jarak mencancang. Okey. Sekarang ni kita labelkan kita punya koordinat kita, kedudukan kita. Okey. Paksi X kita sini 1. Paksi Y kita 4. Betul lah kan?
X kita 1, Y kita 4. Okey, yang atas pula, okey, kita tengok paksi X kita negatif 3. Betul kan? Negatif 3. Paksi Y kita 8. Sini 8. Jadi, kita tulis 8. Macam mana kita nak selesaikan soalan macam gini? Okey, kita labelkan dulu. Kita tentukan yang mana X1, yang mana X2. Okey, cikgu dah labelkan yang ni X1, yang ni X2. Yang ni Y1, yang bawah ni Y2. Okey, sekarang ni barulah cikgu guna kaedah yang kedua. Okey, nak cari jarak sama dengan punca kuasa X2 tolak dengan X1 kuasa 2. Jadi, X2 tolak X1 cikgu yang mana? Okey, X2 cikgu yang mana? X2 cikgu 1 sini. Kejap cikgu guna highlight warna lain pula. X2 cikgu kat sini kan? 1. Jadi, cikgu tulis sini 1. X1 cikgu mana? X1 cikgu kat atas sini kan? Negatif 3. Jadi, cikgu tulis negatif 3. Okey, Y2. Y2 kita bawah sini 4. Jadi, sini pun kita tak tulis 4. Y1 kita 8. Jadi, kita tulis 8. Jadi, bila kita selesaikan, jadinya kita akan dapat 4 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Jadi, bila kita selesaikan, kita akan dapat square root 32. Jadi, kita akan dapat punca kuasa 32. Jadinya, jawapan kita akan dapat 5.656. Jadi, kita boleh bundarkan. Kita ambil 2 titik perpuluhan je. Jadi, sebabkan 6 tu lebih daripada 5, jadi kita kena tambah 1 lah kan? Sebelah dia. Jadi, kita akan dapat 5.66 unit. Okey, kita tengok lagi soalan nombor 5. Kita tengok soalan C dia. Dia nak cari jarak PN. Soalan yang sama tapi dia nak jarak PN. Okey, ni PN. Okey, kita lukis dulu segitiga kita. Okey, ni merupakan jarak mengufuk iaitu Y2 tolak Y1. Ini jarak mencancang. Y2 tolak dengan Y1 ni jarak mencancang. Okey, X2 tolak dengan X1 ni jarak mengufuk. Okey, seterusnya kita labelkan kita punya koordinat. Okey, kita tengok nilai X kita kat sini negatif 3. Betul, negatif 3. Nilai Y kita berapa? Nilai Y kita tengok kat sini. Negatif 4 sebab dia bawah kosong kan. Jadi, negatif 4. Okey, seterusnya kita tengok yang kat sini pula. Kat sini paksi X kita 2. Betul lah 2. Paksi Y kita sini 1. Betul lah 1. Okey, cikgu padam dulu. Tak nak awak pening. Okey, jadi macam mana cikgu nak cari jawapan? Cikgu labelkan dulu. Negatif 3 ni sebagai X1 cikgu. Okey, 2 ni sebagai X2 cikgu. Negatif 4 ni sebagai Y1 cikgu. 1 ni sebagai Y2 cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu guna kaedah nombor 2 juga. Nak cari jarak sebab cikgu dah tahu X2, X1, Y2 dengan Y1 cikgu. Cikgu masuk je dalam formula. Okey, X2 cikgu. Tengok, X2 cikgu adalah 2. Jadi cikgu masukkan dalam formula 2. Okey, X1 cikgu. X1 cikgu negatif 3. Jadi negatif 3. Cikgu masukkan. Okey, Y2 cikgu. Y2 cikgu 1. Jadi cikgu masukkan 1. Y1 cikgu negatif 4. Jadi cikgu masuk kat sini pun negatif 4. Jadi bila cikgu selesaikan, cikgu akan dapat punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, jadi bila cikgu selesaikan, cikgu akan dapat punca kuasa 50. Bila cikgu selesaikan, cikgu akan dapat 7.07 unit. Okey, ni subtopik yang terakhir, 7.1.4 penyelesaian masalah.
Okey. Hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu-bucu bagi segitiga tersebut ialah A11, B34 dan C51. Okey, dia dah lukis dah kat kita. Okey, betul kita tengok part C. Yang untuk A ni 11. Maksudnya X kita 1, Y kita pun 1. Betul lah dekat sini kan dia punya titik. Okey, titik B kita 3, 4. X kita 3, betul tak? X kita 3, Y kita 4. Betul lah dekat sini kan titik dia. Okey, titik C kita 5, 1. X kita 5, Y kita 1. Betul lah dekat sini titik dia. Okey, jadi dapatlah bentuk segitiga. Okey, pertama sekali, kalau macam kita nak selesaikan soalan macam ini, kita boleh guna 4 langkah. Langkah pertama adalah memahami masalah. Okey, memahami masalah. Soalan dah bagi tahu ABC adalah segitiga sama kaki dengan bucu-bucu A11, B34 dan C51. Okey, kita dah keluarkan maklumat. Langkah kedua adalah merancang strategi. Merancang strategi. Lukis segitiga atau tentukan titik-titik tersebut pada sata kertas. Tadi cikgu dah terangkan kan, kita dah check titik betul ke tak, lepas tu je baru kita lukis segitiga. Okey. Lepas tu kita cari apa pula? Kita buat perimeter bagi ABC. Bagi segitiga ABC. Jadi nak cari perimeter macam mana? AB tambah BC tambah dengan AC. Dapatlah dia punya perimeter untuk segitiga tu kan. Okey, jadinya tentukan jarak AB dan... Okey, langkah yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Okey, macam mana kita dapat jarak AB? Okey, sekarang kita nak cari jarak AB ni kan. Okey, jadi kita buat segitiga macam gini. Segitiga. Okey, nak cari jarak AB adalah dengan jarak mengufuk tambah dengan jarak mencancang kan. Okey, macam mana kita dapat 3 kuasa 2? Okey, kita tengok jarak mencancang kita. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kan. Jadi 3 kuasa 2. Okey, jarak mengufuk kita 1, 2. Nampak tak? Jadi jarak mengufuk kita 2. Jadinya kita akan dapat 2 kuasa 2. Ni kita guna kaedah yang pertama Guna kaedah teorem Pythagoras. Okey, jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat 9 tambah 4, kita akan dapat 13. Punca kuasa kita akan dapat 3.6 unit. Jadi AB sama dengan BC. Mana BC kita? Sini BC. Okey, sebab apa? Awak tengok kat sini pun dia punya jarak mengufuk dia 2. Jarak mencancang dia pun sama 3. Sebab itulah AB sama dengan BC. Okey. Dan last sekali, langkah keempat kita buat kesimpulan. Maka perimeter segitiga bagi ABC ialah, sebab soalan minta kita hitung perimeter kan. Jadi kita dah tahu dah kita punya perimeter kita 3.6. Yang dekat tepi sini 3.6. Sebelah sini pun 3.6 tambah dengan 4. Macam mana dia dapat 4? Okey, awak tengok kita punya jarak dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Sebab itulah kena tambah dengan 4. Jadi hasil tambah segitiga ni, perimeter kan macam gini kan, kita kena cari kan. Jadi kita akan dapat 11.2 unit. Inilah cara untuk selesaikan soalan panjang macam gini.